Kalau saya niat solat jamak qasar macam ni, sahaja aku solat fardu asar dijamakkan pada waktu zuhur qasar 2 rakaat kerana Allah. Boleh atau tidak? Gini, kita nak sembahyang jamak itu jamak takdim. Maknanya masuk waktu zuhur, kita nak sembahyang zuhur dan asar sekaligus. Caranya begini yang lebih baik. Mula-mula takbir sembahyang zuhur dah. Nak buat 2 rakaat dah. Zuhur dulu. Rambang ni pukul 1:30. Kita nak sembahyang zuhur, lepas tu nak sembahyang asar. Nak jamak dengan asar. Takbir. Allah, aku sembahyang fardu zuhur jamak dengan asar qasar. Atau aku sembahyang fardu zuhur jamak takdim dengan asar qasar. Cukup. Qasar reka lah hak lain. Habis tu 2 rakaat, kita bangun sembahyang asar pula. Allah, aku sembahyang fardu asar jamak takdim dengan zuhur qasar. Tak mau kata qasar, 2 rakaat. Tak mau kata 2 rakaat, kata ringkas. Maksudnya 2 juga. Kalau jenis speaking, short. Itu maksud pendek juga. Soalan seterusnya. Kalau jamak takhir mana? Dia pula tanya. Dah kalau jamak takhir kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Dia bawa kereta nak pergi Kuala Lumpur, siapa di Ajir abang zuhur dak sembahyang ya. Sekarang di Temeloh sekarang asar sekarang nak sembahyang. Syaratnya dalam waktu zuhur tu wajib dalam hati berniat nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Kalau tak niat gitu masuk waktu asar berdosa kerana meninggalkan zuhur. Ingat tak dia bawa Allahu akbar zuhur lang gaji ka bawa. Kita bawa siapa Ajir. Sekarang mayang zuhur dalam waktu asar. Itu tak apa dah. Ada dah niat nak bawa mayang zuhur ke dalam waktu asar. Boleh. Yang tak boleh tak ada niat apa-apa. Sampai sekarang asar baru mayang zuhur. Berdosa. Kenapa? Sengaja lambatkan semayang zuhur keluar dari waktu. Ingat jadi cara dia gini. Sekarang mayang asar berhenti di Temeloh. Mayang zuhur dulu pun boleh. Asar dulu pun boleh. Kalau semayang jamak takdim wajib zuhur dulu, wajib maghrib dulu. Okey, semayang jamak takhir, mayang zuhur dulu. Allah, aku semayang fardu zuhur jamak takhir dengan asar. Boleh dah. 2 rakaat. Atau qasar. Lepas tu mayang asar pula. Allah, aku semayang fardu asar jamak takhir dengan zuhur qasar. Faham tak lagi? Cuma beza jamak takdim wajib berturut-turut. Habis semayang zuhur mesti bangun selalu semayang asar. Adapun jamak takhir tak wajib berturut-turut. Senggang dengan makan boleh, gisi minyak lu tengah boleh. Soalan seterusnya. Kita kecil tanda awam, dosa tak kalau kita dak ayah 3%? Bak tuang dia tak ada. Ke memang halal? Dia tu memang kena bayar. Tempat bayar ni dia ada letak duit, tong dan sebagainya. Murtak piti dalam tu. Mu sengelak sama. Bagian 3%. Gua nak sengelak kau. Atas alasan tuang ada cokong mu dak pergi berak. Bila tuang dia pergi berak, masuk berak tak. Nak lepas 3% punya pasal. Ada tak bekas? Ada bekas tak situ? Tak ada bekas buah atas meja. Kerana pada uruf itu dikira bayarannya. Kerana bayaran itulah untuk maslahat pengurusan membersihkan tandas dan sebagainya. Tak? Apakah hukum bila seorang itu solat seorang di rumah, dia baca nada yang kuat, sah atau tidak? Kalau kita semayang 5 waktu, maka semama macam semayang berjemaah. Kalau zuhur itu semayang baca perlahan, kita semayang di rumah zuhur baca perlahan. Kalau subuh itu baca kuat, kita sunat baca kuat di rumah. Walaupun kita semayang seorang. Contohnya dia bangun lewat 6.45. Tengok tutup api sejid. Dia pun semayang seorang. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak payah pakai speaker lah. Sekira-kira dengar di dalam rumahnya. Soalan seterusnya. Saya dengar ada seorang ustaz cakap, seorang ayah haram bagi duit pada anak yang kecil untuk letakkan dalam tong derma. Adakah betul? Jawabnya bukan haram. Ada kalanya diharuskan jika berlaku di depan matanya.
Tapi kalau tidak berlaku di depan mata, contoh tong tu ada belakang tu, disuruh budak yang kecil pergi. Jadi tidak digalakkan begitu. Kerana anaknya belum tentu sampai duit dalam tu. Nolak sampai kat tu lipat-lipat wajib teruk kau jikak. Itu maksudnya. Bukan haram. Adapun di depan mata menderma, orang minta sedekah, dia ajar anak dia bersedekah. Suruh anak bola tabung, bolehlah. Soalan seterusnya. Apakah hukum menangguhkan perkahwinan kerana alasan masih belajar? Sedangkan dia sudah mampu. Dia mampu dah nak nikah, tapi nak belajar lagi. Dah apa kena-mengenanya? Mu wajib ke menikah? Dah mu tak mau nikah lagi, dah belajar lah. Ke tak menikah berdosa? Kalau kita perlukan pada pernikahan, kita dah belajar dah, tidak ada lagi benda-benda yang jadi halangan. Menikah itu afdal. Kalau kita baru nak start belajar, belajar dulu. Dah mu nikah payah dah mu nak belajar. Faham? Tak ada masalah. Mu nak nikah ke tak? Nak tapi dah ni nak belajar ke tak? Nak ada mana? Peluang belajar tak lagi mudah tak kalau nikah dah? Payah dah kalau dah nikah. Belajar dulu. Buat yang lebih baik. Kadang-kadang orang tu dia nikah dia jadi kau mudah belajar. Tapi kebanyakannya jadi tak belajar dah. Nampak kecang mari surah cari muslim. Faham tak lagi? Tu yang gelek kita mo. Robik nenging gini, robik ni. Boleh muslimat orang dak apa upa terus. Ramai anak murid gitu. Tapi bukan kita nak marah. Tapi itulah bagaimana yang guru-guru ulama sebut, dia menjadi halangan. Dia molek baru 4 bulan baru start ngaji. Tak ngaji tu kepala pakai jalan baru 4 bulan. Kita musolli baru muka 2. Nikah. Dak hari terus. 2 minggu. Tidak ni, 5 kali sepetoi ada moy. 2 minggu tok guru tanya dah. 2 minggu dak hari gitu ada. Minta maaf tok guru nikah. Nikah. Lepas 4 bulan dak hari lagi. Lama dak hari surah tu. Ngaji tu. Ni apa alahang. Kalau menangang tak apa alahang. Alahang pula. Masuk 8 bulan, 9 bulan, dah hari lagi. Banyak tinggal dia tu, tok guru tu. Bukan dia tak mungkin dia. Siapa masa dah tu nak diu dah tu. Lagi. Masuk 10 bulan tu kan. Anak ceng. Payah kau nak tinggal-tinggal, payah. Masuk tahun kedua dah hari dah. 2 tahun dah ni. Ada pula lapor. Dah reti pun. Kau tak arut tak yeng balik awal. Boleh bini seka ambil ajia suti bayar 100 sebulan. Lagi ada dunia dia sudah tercapai. Habis ngetuk guru. Mujur dak bakar kita. Jangan main kau puang. Apakah hukum kita solat sendirian tanpa niat imam? Dia tak niat imam, dia solat seorang. Dia jadi imam. Kalau lain pada sembahyang Jumaat, sunat kita niat imam. Dalam sembahyang Jumaat, imam wajib niat imam. Kat gi sembahyang Isya, imam sunat niat imam supaya dapat pahala berjemaah. Faham lagi? Batu kalau kita sembahyang seorang, ada orang mari ikut. Kata fuqaha, sunat kita niat aku imam. Kau putih dah aku I'm the imam. Boleh ke? Faham lagi? Supaya kita dapat pahala berjemaah tanpa khilaf. Tapi kalau sembahyang Jumaat tak sah imam sembahyang Jumaat tanpa niat aku imam. Soalan seterusnya. Rambut rosak, lepas tu kita disarankan berubat pakai inai. Boleh atau tidak? Boleh, tak ada masalah. Kan berubat tu disuruh syarak. Nabi kata tadawau wala tatadawau binajisin. Berubatlah kalau sakit. Jangan berubat dengan najis. Bang. Ni suruh makan anak tikus, bahan anak tikus. Jangan berubat dengan benda najis. Inai itu benda yang dipakai oleh Nabi SAW. Nabi inaikan janggutnya, rambutnya. Boleh, tak ada masalah. Berubat kan? Hukum orang perempuan inai corak bunga pada tangan perempuan.
Masalah buat corak-corak ini, sebaiknya jangan kita buat corak. Adapun jika buat corak juga pun berlaku pandangan yang berbeza di kalangan ulama-ulama. Setengahnya mengatakan jika bukan gambar-gambar bernyawa, hukumnya dibolehkan lagi bagi perempuan. Tapi kalau gambar-gambar bernyawa melukis sampai sebelah tangan, ni siapa kat sini, habisnya lukis habis. Takut mengikut budaya bukan Islam. Inai itu asalnya sunnah. Tapi gitulah, kerana terikut-ikut yang didatangkan oleh orang kafir. Orang kafir dulu kita nak tengok orang kafir payah. Ni internet banyak orang telebising pun semua. Memanglah kalau tidak dijaga, maka kita makin lama makin pelik, makin melampau batas. Batu tahun 80-an, pengantin nikah, inai dia ni, betul tak? Jari ni saja. 80-an, 90-an ni kat ni. Ni 90-an, inai, kat celup gitu. 80-an kat ni seruas belaka. Tonggok macam alien. Milenium 2000 habis dapat tangan lokeh habis. 2010 kat ni sampai sini tengok bunga-bunga habis. 2020 sampai sini dah. Betul tak ni? Sampai sini. 2030 tiok-tiok lokeh habis. Dia lagak. Ini sukaan. Tahu tak? Tengok tahun 80-an pengantin batal wuduk. Pengantin batal wuduk salang. Okey? Pengantin laki-laki lepas akad nikah pergi kepada pengantin perempuan. Pengantin perempuan duduk mana? Lah rumah. Ada lah apa? Lah bilik. Holor tangan, pengantin perempuan pegang. Cium tangan pengantin laki-laki, pengantin laki tu bilik muda. Mana bila akad nikah pengantin perempuan duduk dalam bilik. Tak apa. Betul tak? Tahun 90-an pala saja tu bilik kot lasir. Tak tengok nikah. Punggung dalam bilik 90-an. Sungguh aku cek tengok, cek. Tahun 2000 ngepunggung-punggung duduk luar dah. Tutup lasir sini. Tapi tepi pintu lagi. 2010 milenium dah ni sekarang belakang juru nikah. Betul tak? Ke tak betul? Biar juru nikah duduk pengantin puan. 20-30 atas riba juru nikah. Ke tak betul? Dulu cium batal wuduk, isteri cium tangan pengantin laki-laki. Pegang. Suami dia Allah. 2010 cium pipi. Puik depan orang ramai. Tok siok ini. Tok siok bini mati jatuh dalam telaga. Apa dah ni masalah. Dan baru ni tak sebutlah nama orangnya, cium mulut. Cium mulut. Puik. Macam tiku. 20-30 tak pelik jimak terus depan Tok Kodi. Ni berat menandang dah. Kita ikut mau ikut. Hatta law dakhalu juhra bin tabi'tumuhum. Akhir sekali kalau Yahudi Nasara masuk dalam lubang bewok pun habis pakat turut masuk. Sikit. Apa kau menaikkan harga ayam sesuka hati? Sekarang untung sikit jadi mengeluh. Apakah hukum? Dia barangan ni ada 3 jenis. Satu barangan yang dikawal harganya oleh pemerintah, wajib kena ikut. Gula, minyak, ayam dan sebagainya. Yang kedua, barangan tidak ditetapkan harga oleh pemerintah tetapi keperluan orang ramai. Jangan naik sesuka hati, haram kerana dia ingin menindah orang lain. Yang ketiga, barangan bukan keperluan orang, tak ada masalah. Mati cicing anda mu apa suruh beli, mu kenang. Dia beli di Burma 3 ya, jual sini 13,000 dah. Bodoh beli apa suruh. Kena faham dulu benda-benda orang jual tu. Yang keperluan ramai dah. Apakah hukum ziarah kubur malam-malam? Makam para ulama. Ziarah kubur boleh pada waktu siang, boleh pada waktu malam. Dan yang mana afdal pada waktu siang. Dan malam pun sunat ziarah kubur. Tetapi ulama-ulama pesan, bagi orang yang penakut, maka dimakruhkan ziarah pada waktu malam. Kerana ziarah itu kita nak berdoa dan sebagainya. Faham lagi? Dia dalam bau dan doa. Jadi
Mu jenis takut susah lagi malam-malam. Hati kita jadi liar. Faham? Nah, tujuan untuk ziarah kubur tu zakirul akhirah. Nah, kita takut tak kubur malam-malam? Takut. Nah, masa gini boleh kata tak takut dah. Cuma hidup sungguh. Nah, saya pernah dulu orang minta tolong ngaji, minta tolong ngaji. Jadi tak selesai, tak boleh. Tapi ada kerja, jadi kena pergi malam, pukul 11 malam ni. Nah, untuk selesai dah amanah orang. Nah, dia minta tolong baca Quran sikit je. Pergi tengah malam pukul 11. Nah. Jadi di belakang kita tu, masa kita mengaji kejap tu, berasa macam orang lalu di belakang. Jadi kembang tekuk. Faham lagi? Jadi kalau ada benda, jadi kembang. Kepala dia kembang. Lama ni tak main tak kubur, bertahun-tahun tak ada. Malam tu jadi gerah. Jadi esok kan baru tahu belakang tu bunuh diri. Bunuh diri. Jadi betul lah. Nah, ada setengah daripada roh yang tidak diterima itu, dia merayau. Nah. Jadi kita roh bila dia gesek dekat ada takapan. Tak nak lagi kita roh tak? Roh cuma duduk dalam jasad. Dia roh tidak berjasad. Dah. Jadi makam ulama ke makam rasul kalau kita jenis takut tu tak afdal lah ziarah malam-malam. Nah. Soalan seterusnya. Saya nak berniaga di satu tempat awam, tapi ada orang tak bagi Sebab katanya ramai anak-beranak dia berniaga kat situ. Adakah dia ada hak? Sedangkan itu tanah kerajaan. Dah tanah kerajaan duduklah berniaga. Dia bukan hak dia, faham? Kau ni pula orang lain pula dakwi, tak ada kena-mengena. Nah. Bila dakwi juga lapor pada pemerintah. Pemerintah kena ambil berat. Faham? Hak rakyat ni, kau ni boleh main ni. Tanah kerajaan, tanah orang ramai nak ambil cuk dia tak boleh. Nah. Kita ni tamak tamak. Nah. Nak pergi mana tak tahu dapat habis benda dia nak berniaga anak-anak di belakang situ. Nak pergi di mana? Tujuanmu nak pergi di mana? Mu tengok hak untung juta-juta Kuala Lumpur. Rumah penthouse 40 juta, 30 juta. Mu tinggal Batu Nesang belaka. Nak mu badan nak jual kawisang baluh dah. Orang main jota-jota tu, kapal-kapal laut tu. Nak, semua tinggal Batu Nesang belaka. Congok seorang hari anak nak bagi kubur. Nah. Soalan seterusnya. Jangan lebih-lebih ingat cari dunia. Nah, siapa nak baluh orang apa benda. Bini saya nak buat inai, celah peha pula jauh. Bentuk love 2 butir. Dia tanya. Bini nak inam, dah mu nak inam dia celah peha. Faham lagi. Dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi, dalam kitab boleh cek dah Al-Mufassal fi Ahkami Mar'ah Dr. Abdul Karim Zaidan, ada sebut diharuskan perempuan ini meletakkan warna merah pada badannya, di antaranya asabi', jari-jari. Sebab tu pakai kutek yang orang kafir pakai, cat kuku tu boleh sebenarnya untuk suami. Faham lagi? Sebab meletakkan warna-warna merah pada badan ini sebenarnya satu tarikan. Tapi letak biar molek. Jangan letak atas hidung. Jadi clown sekekah. Sebab tu perempuan dia kena letak merah sini. Letak merah sini. Letak merah sini. Letak merah sini. Letak merah di kaki. Suami tengok dia akan arang, dia panggil arang. Kalau bahasa Tianu kita kan. Arang tu makna seronok-seronok, best. Arang kalau perempuan gori-gori. Dia gitu. Itu sungguh syahwah yang dihalalkan syarak. Sebab tu tahmirul asab yajuzu lin nisa, memerahkan jari-jari itu sebenarnya diharuskan bagi kaum perempuan. Yang dilarang itu kaum laki-laki. Sebab apa? Sebab orang laki-laki tak kira bangsa apa pun, orang perempuan dia akan pakai merah-merah. Betul kalau ni dia buat hak jenis gotik, tahu gotik. Gotik ni warna hitam, gicu hitam, macam monyet jadi. Dia warna merah. Betul lah kalau letak warna merah, suami tertarik. Contoh,
Dia tua dah, umur 60, rambut belang dah macam tupal rambut. Faham lagi? Sini putih, sini hitam. Dia merahkan rambut dia macam Jennifer Lopez. Tapi dengan dye yang halal. Contoh, dia buat kejutan lah. Surprise dia panggil, surprise. Suami dia tak tahu, ada khusus bila tak balik lagi. 3 hari tu dia buat kerja. Tak percaya, memang tertarik suami. Merah rambut dengan dye, dengan inai. Faham? Dan merahkan kelopak mata. Beli Pasar Malang, kita tengok Pasar Malang situ dia baru ni. Semua sakit. Ni. 3 ya boleh bergigi saya dia. Blusher dia panggil. Tak. Lepas tu merahkan. Ni apa benda ni? Shadow ni, blusher atas pipi pula. Jangan tapang satu, ujung lekuk pipi. Tengok kat mana lekuk. Ni lekuk. Sini tak kena dah. Ni tak kena dah. Ni turun sini. Ni ujung sini. Sah. Mulut biar merah macam anak anjing. Faham? Buat merah. Dan jari-jari merah. Lepas tu mu tengok efek suami. Memang suami berkenan. Mu suka tak? Tu. Jadi boleh. Jadi kalau mu nak lukis, gambar lukis di tubuh pula, tu takut lukis yang dilarang. Nabi melarang melukis pada badan. Tu larangan. Faham? Sungguh tak cari perempuan muslimat buat kali. Merah rambut, merah mulut, merah pipi, merah kelopak mata, merah jari, merah kaki. Tok laki balik surari duduk tagerai buat gedik kaki gitu. Faham? Berayung pakai lawan pendek dah. Tok laki tengok tengah sebes. Subhanallah dan buka pintu. Alhamdulillah. Ada dah 33, alhamdulillah dah. Soalan seterusnya. Bolehkah saya salat zuhur lepas salat zuhur pada hari Jumaat? Jawab apa? Dia banyak Jumaat, lepas tu nak mayang zuhur dah apa? Boleh jika masalah berlaku pada sembahyang Jumaat. Faham? Orang lain Jumaat boleh berlaku dah musalah. Sebab apa? Mungkin bayang zuhur pula. Tadi aku niat mayang raya. Contoh. Faham? Sahih mayang raya. Dosa tak mayang Jumaat niat mayang raya? Baru mayang zuhur. Itu cara dia. Saja-saja tidak disuruh. Apakah boleh terangkan maksud tafwid dalam ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat ini tak banyak dalam Quran. Contohnya yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah atas tangan manusia. Jadi kalau kita tafwid atau kita takwil, tafwid ni kita serahkan kepada Allah. Faham tak? Maknanya Allahu a'lamu bimuradihi. Kita ikut ulama tafsir sampai di situ ditulis mana? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu apa yang dikehendaki dengan maksud ayat ini. Pasal ditulis situ yadullah, terjemah tangan Allah, fauqa, di atas aidihim, tangan mereka. Tangan Allah atas tangan kita manusia. Tangan Allah atas tangan kita. Benda makna Allah lebih mengetahui makna yang sebenar. Dan ahli sunnah ditambah maha suci Allah menyerupai makhluk. Itu tafwid. Faham lagi? Itu ahli sunnah wal jamaah. Siapa ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tuhan yang bernama Rahman alal arsy, atas arah, bukan berada atas arah. Atas arah, berada tak ada dalam Quran. Okey? Atas arah, ala atas, arash atas arah. Istawa. Istawa ni banyak makna. Makna memerintah, makna menguasai, makna duduk. Faham? Tapi kalau sampai ayat sini ulama kata mana? Allahu a'lamu bimuradihi juga. Allah lebih mengetahui apakah yang dikehendaki dengan maksud sebenar. Kemudian maha suci Allah menyerupai makhluk. Itu satu jalan ahli sunnah wal jamaah, tafwid namanya. Satu lagi dipanggil takwil. Faham lagi? Tapi dengan takwil yang benar. Apa makna tangan Allah atas tangan manusia? Tangan itu makna kuasa. Kuasa Allah atas kuasa manusia, maknanya Allah menguasai kita. Kuasa kita sekadar kuasa makhluk. Allah lebih berkuasa. Kalau terjemah tangan tu makna beranggota, atas tangan kita ada tangan Tuhan pula. Cokoh gitu.
Faham? Jeng. Wasna'il fulka bi'ayunina. Hei Nabi Nuh, buatlah akan kapal ini dengan mata kami. Ambil mata Tuhan 2-3 utik, buat kapal. Jadi tak makna? Punah ranuh habis. Faham? Jadi serah. Maknanya Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Maha suci Allah Taala menyerupai makhluk, takut kata mata macam mata kita. Faham? Yang takwil pula, lakukanlah, buatlah kapal. Kami Allah menguasai, akan mengawasi kamu wahai Nabi Nuh. Nampak? Dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Hak punah kerana Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Padahal tak sebut pun dalam Quran Tuhan ada tangan. Yang sebut yadullah je. Tu pun khilaf ulama. Setengah ulama tak benarkan terjemah yadu dengan tangan. Guna yadu juga. Maksud Allah Maha mengetahui. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Ada baki lebih kurang 80 soalan. Ustaz lain jawab lewat dah. Masuk tanah masjid tak sengaja terbuat patoh kepala paip. Saya singgah je. Nak ganti AJK tak tahu duduk di mana. Boleh tak kita bubuh piti dalam tabung masjid? Boleh. Kerana piti tabung itu digunakan untuk kebajikan masjid. Tapi kalau ada kena beritahu. Faham lagi? Dan harga itu harga mesin. Harga yang orang boleh beli paip yang kamu patohkan. Sengaja patoh berdosa, tak sengaja tak. Contohnya dah masuklah tandas, licin, debau, tekan, pak patoh paip. Maka paip itu cari orang masjid, tak ada tok imam, tak ada tok siok, tak ada tunggu dak hari mari. Harga paip tu berapa? Kalau nilai dia tahu dah harga ni 10 riyal. 10 riyal. Tu lebih bertanggungjawab ni dak tembus lari. Paip buat alik pula rumah. Soalan seterusnya. Masa tidur dalam khutbah punggung tak terangkat, boleh tak wuduk kita? Batal tak? Tak batal. Yang batal ini tidur punggung tidak lekat di bumi. Nabi kata al-ainani wika usahi faman nama fala tawadda. Mata yang tidak tidur dia sedar keluar angin atau tidak. Maka barang siapa yang sudah lena hendaklah mengambil wuduk. Jelas itu. Jadi kalau tidur dia tu, kita tidur baring, tak lena, baring saja. Tak lena, tak batal wuduk. Tapi kalau tidur itu sudah lena, walaupun setengah saat. Dia rasa 2 saat, 3 saat ni dipanggil khelak. Kalau sekujang ada panggil khelak. Sejam lebih tu kamu, khelak. Khelak korok mu 3 sejam lebih. Khelak 2 saat, 3 saat. Macam bawa kereta tu. Setengah saat tu khelak. Khelak tu hilang ingatan kejap, batal wuduk. Faham lagi? Tapi ada pula hadis yang lain para sahabat, bukan semua, sebahagian sahabat menunggu sembahyang Isya tertidur dalam keadaan duduk. Ada yang kepala patah, maksudnya kepala kolek itu. Dan bila diiqamatkan, mereka tidak ambil wuduk. Faham? Jadi maksudnya punggung dia duduk gini. Tak boleh nak tubik angin. Walaupun dia tertidur tak batal. Kalau mu tidur terletang punggung tak atas nerak, batal. Tidur gini, tidur terletang kaki luruh, batal. Bukan duduk. Tidur miring, batal. Tidur kepala bawah, kaki tak atas sandar dinding, batal. Tapi bila berletak punggung atas sesuatu, tak boleh nak keluar angin, maka tidak batal tidur. Sebab kalau nak keluar angin mesti akak punggung. Sebab tu dalam bab Jumaat ulama fiqh lebih kurang berkisar tu je. Jika dia bangun dahulu baru terakak punggung, tidak batal. Terakak dulu punggung, baru bangun, batal. Kerana apa? Kerana kalau kita duduk sila gitu, boleh tak ketuk? Tak boleh. Kalau nak ketuk, buat kena. Kalau nak ketuk duduk gitu. Nak suruh keluar angin, nak buat kena? Mesti kena akak out. Itu tanda dia. Makna kalau mu duduk punggung lekat gini, tak boleh keluar angin. Maka mazinah, tempat sekaan bagi keluar angin itu tak berlaku. Dan adakah dia duduk atas latar saja tak? Dia tidur atas turuh magar. Tak atas kok. Atau dia naik motor kan? Punggung dia nak ketuk, boleh tak? Tak boleh. Batu budak-budak kan, set-set motor kan, rajin dia diri gitu. Ketuk tu. Dia buat duduk diri tengok kan.
Duduk mula. Jadi kalau dia naik motor dok akak punggung dok atas. Contoh mengatuk-atuk sangat dari Bukit Tobing nak pergi ke Mamang. Naik motor getok duyung tidur. Bangun-bangun ketel. Contoh dok Belanggo lah kalau dok Belanggo. Tak usah jangan rok misal tu. Lagi. Jangan bakar misal contoh. Bangun ketel tu dok terakak punggung. Dok atas. Tapi biasa dia bangun dok ketel hospital. Nampak? Dan soalan yang terakhir pada malam ini. Saya nega roti canai terbang. Tapi saya tak makan hak terbang tu. Terbang saja je. Ada orang marah. Dia kata lambung-lambung makanan itu dosa. Apakah sunnah Nabi ketika makan? Dan jumlah solat tarawih 8 atau 20. Itu yang terakhir. Jumlah solat. Tidak ada sebarang hadis yang menyebutkan dengan jelas. Kamu hendaklah kerjakan tarawih itu sekian rakaat. Faham lagi? Cuma di zaman sahabat. Nampak tak? Sayyidina Umar melihat orang ramai melakukan semayang tarawih 20 rakaat, lalu diterima oleh semua sahabat, tidak ada seorang pun yang membangkang. Itulah yang jadi hadis yang lebih kuat. Itu saja. Kemudian batulah dalam 4 mazhab, mazhab Syafi'i 20 rakaat, mazhab Hanafi 20 rakaat, mazhab Hanbali 20 rakaat, mazhab Maliki 20 rakaat. Tetapi mazhab Maliki dia fatwakan bagi mereka yang tinggal di Madinah sunat 36 rakaat. Kerana orang di Mekah setiap 4 rakaat mereka akan tawaf. Faham lagi? Lepas tu sembahyang pula 4 rakaat. Maka tawaf tidak boleh dilakukan di Madinah kerana tidak ada Kaabah. Atas satu tawaf yang dibuat di Mekah maka digantikan dengan 4 rakaat. Jadi 4 kali tawaf di celah-celah rakaat tadi 4 20 tu 4 celahnya ada 4 kali tawaf. 4 kali 4 rakaat tambah 20 campur 16 36. Itu fatwa mazhab Maliki untuk orang Madinah. Tapi ulama-ulama ada sebut juga sebahagian ulama hadis nak berfatwa dengan 8 rakaat. Itulah khilaf ulama'nya. Tak sabarlah. Jadi 20 jumhur ulama, sebahagian bukan semua. Sebahagian ulama hadis 20 rakaat, sebahagian ulama hadis lagi 8 rakaat. Okey? Kemudian dia ni buat roti canai terbang. Ada orang marah roti jadi terbang. Jadi bolehlah kita lepo-lepo makanan. Jawab yang pertama, lepo tu yang pertama lepo buang. Lepo itu dilarang syarak. Haram. Mana ambil roti piung lepo lalokan. Haram. Atau kita beri ke orang dengan lepo, makruh. Kerana apa? Kerana adab yang tidak baik. Mak kita minta suruh ambil beg tangan, ambil beg tangan mak kita lepo. Padahal tak jatuh pun, boleh sambut. Makruh lagu tu. Kerana Nabi bila ambil dan mengunjuk dengan tangan. Tapi kalau buat kerja boleh. Kerja tu perlukan lepo. Contoh dia duduk cakap 3. Kena lepo mozaik sambung. Lepas tu awak naik sekepi-sekepi pasal sunnah. 6 tahun sudah projek. Faham lagi? Tu lain. Jadi kalau makanan kita orang minta air, minta apa kita lepo, tak apa comel. Tapi tidak haram, kita tak berani batu haram lah. Jadi roti canai terbang ni kelepok. Tambah satu. Dicedok piung. Boleh jadi tak jatuh atas kepala orang? Boleh. Pandai-pandai tupai melompat. Berapa ekor jatuh bawah. Takut hari yang kita pergi berlepuk atas muka. Faham lagi? Kita panasan pula bering tak boleh. Dah molek lembang kadang-kadang kuali-kuali bocohnya situ. Ni kadang-kadang takut sambut tu dok kena. Pandai tapi kita tengok pandai dalam YouTube banyak tempat. Ada tu lepo roti canai seberang jalan. Kereta lalu tengah. Lalu ke atas kereta roti. Siu. Kereta lalu lori. Siu roti gitu. Pak tukang sambut pandai pula. Lepuk. Tapi dia tak ada apa. Tapi roti dia kuah dia tak lepo.
Lapar kurang. Nampak hancur lebu habis. Adab-adab makan. Yang pertama, makanan itu sedap atau tak sedap, alhamdulillah. Kalau tak sebut di mulut, dalam hati. Kenapa? Kerana walaupun kita dapat kayu kamak, kita dapat makan mi goreng kosong je, orang lain amal mana orang lapar. Betul tak? Jadi kita dapat yang tak sedap, alhamdulillah. Tak kata alhamdulillah gitu, katalah hati tak apa dah, segala puji bagimu ya Allah, rezeki. Kita ni tak tengok buka tidur saji. Nampak? Ayang seko, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Aduh, waktu habis hadis. Sebab tu kalau rawat namak, kalau hok masa masak di masjid tak apa. Masuk masjid, hok jenis lauk di rumah pakai ui ke masjid. Kan lauk lain-lain. Betul tak? Lauk lain-lain. Tutup. Bila tutup orang pun mari. Buat namak. Mari masuk lalu kot lauk. Dia selok tengok. Cek dulu. Cek tengok ikan kering. Duduk. Tengok ayang. Duduk selalu. Duduk buat keras tu. Haji, kesok depan ke Haji. Yang ada duduk ujung dulu. Buat keras. Ayang punya pasal. Ini masalah. Tahu tak? Jadi tak ada adab kita bila dengan makanan. Tahu tak? Tengok orang tahlil ya. Kalau malam pertama kan kurang orang. Power dah. Kurang orang. Malam kedua tu benda roti canai kosong. Tak ramai orang. Malam dia ramai. Tak nama pakai unit amal parking. Jawatan amal 20 orang. Faham tak? Parking. Mau orang. Itu sekali tahun 90-an di Batu Buruk. Rutuh rumah malam namak. Rutuh tu. Dah rumah dia 3 orang yang naik, 3 beranak. Rumah buruk dah. Malam namak tu 100 lebih orang tahu rumah. Jadi jatuh bawah. Jadi doa bawah tanah. Ramai-ramai duduk atas-atas lagi tak patah. Jatuh molek tebung itu ramai-ramai. Nungginya kok 3-4 orang berlipat. Molek-molek ada. Jadi tahlil atas nu, doa bawah. Memang hebatlah tu. Dah rumah apa buruk parutuh tu dah. Nak makan banyaknya pasal. Tak? Jadi sekali-sekali molek kita buat kacang kali. Malam namak waktu bib biskut cotek. Tengok gomonya lah tu. Nampak tak? Tengok muka depan, tengok sak abah esok. Tuan rumah 7 jahit di belasah penduduk kampung. Apa dah malam namak waktu bib biskut cotek? Tok Siok kata ni biskut cotek ni buat manis mulut tak? Tak kaya dah ni saja. Dia mati gua kita datang. Nampak? Kawan daripada Johor dak akan darah dah. Ini masalah kita. Baca bismillah seorang budak-budak dia mari. Dia tengok Nabi makan dia pun mari tupang. Nabi tak marah. Nabi suka budak. Kalau kita marah kita rasa jek dia nak ada asyik biar ni 5 orang untuk siok je kaki dia belaka. Ada budak Nabi dah suka. Dia nak bagi orang berkat. Tapi budak tu tak baca bismillah. Dia ambil makan lalu. Nabi kata ya gulam, kul bi bismillah. Budak, makan baca bismillah. Dia larang makan ke larang tak baca bismillah? Baca bismillah kita tak bismillah kita. Tak bismillah kita. Nak pilih baca bismillah. Cucu kita pasti doa makan apa semua. Tengok budak-budak kan kalau orang bayi umur nari kalau nguak, tok dia ada tepi. Bayi kan nguak, tok tutup jari. Takut datang masuk. Tok macam singa nguak. Dok tutup pun. Tapi bukan kau okey dok beng okey tunggal. Dan jangan kita makan ketika nak buat amal. Nabi larang. Dak haram, makruh. Maksudnya jangan kita nak semayang dengan bertolak-tolak dengan makanan. Ni banyak orang panggil maya ajak buang makanan. Nampak? Jepuk. Maya ajak nak pergi Mekah ke apa kan. Makanan pun depan tu. Dengan nasi napuk habis tu imam nak maya ajak depan nasi tu. Allah. Doa pun kemah nyam kul dimakan. Nampak tak?
masuk selalu dengan doa. Jangan. Apa? Rosak hati. Dah kalau kita tutup dengan Abah tak, boleh tidur lagi, kau bunuh. Tutup kau bunuh. Tok Imam depan kali, tok belakang tok siok, noja. Tok Imam teka. Dagang Pak Malau ke supah orang minyak? Si dagang ke si minyak? Dah tutup. Tok siok belakang, si kuning jangan. Tahu tak? Jangan pun dapur dulu. Habis mayang baru waktu baik. Faham? Hadis begitu. Ni dak waktu biar awal, bud depan. Nah. Jangan jadi hati kita. Duk tengok ke dia tu. Batu orang nak atur makanan, dia buat gisu ya. Pergi sejik. Banyak katakan 40 pinggang. Martabak. Nak atau nasi biryani. Orang pun sejik tu belakang dah pasal nak mayang isi lagi. Atur belakang. Nasi biryani. Masuk seorang nak mayang isi. Oh, nasi. Masuk dia. Oh, nasi mana ni? Masuk apa nuluk? Oh, regeh lah ni. Jadi mayang isi. Tengok pas salang. Ada tak mayang sunat pula? Sekali-sekali 20 orang mayang sunat, tinggal 2 orang mayang sunat. Apa? Gidah, duduk dah dulu. Tinggal Tok Imam, Tok Bilal. Lain bunuh bila ketang dah. Pas doa, kau duduk situ macam pelusik. 2 orang selamat akidahnya duduk depan. Tak tergoda sedikit pun. Betul tak? Cuma Tok Bilal bila mayang sunat, tak orang belakang kata, ni ambil ni ikan ayam ambil tak ni. Lelaki Tok Bilal tendang gedok ni. Punah Tok Bilal. Siapa selamat? Tok Imam seorang selamat. Tok Imam baru duduk tayat akhir ke belakang tu. Habis tak ada orang nak dah. Tok Imam paling aku seorang lagi. Ini masalah. Habis punah sutis sejik sebab mu baru letak dalam kanan belakang. Mayang sunat ba'diyah tak ada ba'diyah dah. Pakai roti canai diah belaka dah. Wallahu alam, gura-gura juga mohon maaf kerana terlebih masa ambil daripada tuan-tuan puan. Kalau tidak banyak sedikit kita ambil manfaat bagi yang mensedekah, menderma untuk masjid. Pihak masjid ucapkan jutaan terima kasih. Allah sajalah yang sempurnakan balasan ganjaran tuan-tuan dan puan. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.